Okay, alright. Hi and welcome back to our educators. So setelah sekian lama saya nak bincang soalan penilaian prestasi 6. Sebab previously I was busy lah discussing soalan percubaan SPM 2024. So now it's time untuk nak settlekan penilaian prestasi 6 sebab saya belum dapat lagi a new copy of soalan percubaan. So tak apa, untuk sekarang dalam channel kita saya dah bincang soalan Selangor. So after this saya akan bincang SDP, MRSM, Kelantan, Terengganu, like that lah, yang beberapa very famous one. Not all the states saya akan bincang. Then saya akan fokus balik kepada soalan topical lah. Okay, so secara topikal hari ni saya nak continue untuk soalan 1D dan E, because in previous video saya dah bincang soalan 1A, B dan C. Okay, so sekarang 1D dan E. So saya dah crop out dah soalan ni. You boleh buka you punya buku teks muka surat 216, yang mana saya akan bincang soalan D dan E, but saya dah crop out dah. Okay, so let's get started. Okay, soalan A, apabila 10 cm3 asid P dituang ke dalam sebuah tabung didih yang berisi ketulan zinc, pembuakan berlaku. Pembuakan berlaku maksudnya ada gas karbon dioksida, ada ion karbonat. Pembuakan ini is a specific term that kita guna untuk karbonat sahaja. So tulis persamaan kimia dan juga hitung isi padu gas. Ini soal stoichiometry. So tadi asid P kita agree tak asid mana? Asid P ke asid Q? Asid P. Asid P kita kata diprotic, dan dah kata dah H2SO4. So buatlah persamaan dia. So ini tindak balas asid yang kedua, iaitu apabila asid bertindak balas dengan logam reaktif. So H2SO4 tambah zinc, betul? So nak tahu formula garam, you kena cerakinkan benda ni. So yang terhasil H plus SO4 2 dan yang ni Zn2 plus. So apa you akan buat? You akan ambil cation kepada partner acid. Partner acid adalah zinc kan. Ambil cation dia, gabungkan dengan anion acid. So ni Zn2 plus, yang sebelah SO4 2 2 plus 2 minus, charge yang sama boleh cancel. So yang tinggal ZnSO4. So inilah formula garam you. Saya harap saya punya penerangan you faham. It's just you tulis dulu formula bahan, then you cerakinkan. Lepas cerakinkan, you kena tahu you kena ambil cation anion mana. So untuk acid punya partner, dia akan always sumbang dia punya cation, dan acid akan sumbang always dia punya anion. Mana-mana reaction acid pun acid akan sumbang dia punya anion untuk pembentukan garam. So in this case yang terbentuk adalah garam zinc sulfat, dan juga dia kata pembuakan berlaku. So pembuakan ini menandakan ada something lah berkaitan ion karbonat. Tak apa, relax dulu, no problem. Letak dulu H2. Kenapa? Sebab untuk this particular thing, this particular reaction, memang acid kalau bertindak balas dengan logam reaktif akan menghasilkan gas hydrogen. So dah settle dulu benda ini. So now, cuba tengok persamaan kimia you balance ke tak. Kalau tak balance, you kena balancekan. But in this case, persamaan dah balance, so dah settle lah. Jawab soalan 1. Now, soalan nombor 2. Hitung isi padu gas. Gas yang dibebaskan pada keadaan bilik. Highlight keadaan bilik. So isi padu molar pada keadaan bilik pun dah bagi dah. So tulis balik persamaan tu. Macam saya boleh copy paste lah. Yang you kena tulis balik. So ini persamaan. So once you dah tulis persamaan, wait, I change the whole color. I don't like this color. Ambil black color. So once you dah tulis persamaan, tulis info yang you ada. You ada isi padu asid, betul? So V kepada asid adalah 10 cm3, dan kita nak cari isi padu gas. V ni unknown. So kita punya nisbah mol nanti akan melibatkan yang ini dan yang ini sahaja, iaitu asid dan juga gas hidrogen. Kenapa? Sebab kita ada maklumat pasal ni dan kita nak cari yang ni. Cukup. Dua ni zinc dan ZnSO4 duduk diam. Tu je. No problem with it. Now you kira dulu bilangan mol untuk H2SO4. You tahu H2SO4 you 10 cm3. Dah ada tak dia punya kemolaran? Ya, betul, kemolaran pun diberi, which is
This 0. Berapa? Ni kemolaran 0.1 mol per desimeter negatif 3. So you nak kira bilangan mol untuk asid. Asid adalah sejenis larutan. So guna N sama dengan MV. Okay, cuba tengok nilai MU apa? 0.1 mol per desimeter cube. Okay, betul. VU 10 cm3. Tadi desimeter cube, ini centimeter cube. Nampak tak unit berlainan untuk kemolaran dan juga V? Okey, dia kena unit yang sama, iaitu desimeter cube. So kalau unit tak sama, letak per 1000. Okey. Then now ganti masuk. Okey, you punya kemolaran adalah 0.1 mol per desimeter cube. You punya V adalah 10 cm3 bahagi dengan 1000. So when you bahagi 1000, initially kita dah anggap unit kuasa 3 tu dah sama, iaitu desimeter cube, centimeter cube dah jadi centimeter, dua-dua jadi desimeter cube. Ok, so boleh cancel lah. So 0.1 darab 10 bahagi 1000. Ok, so cuba tengok you punya pressing calculator tu betul ke salah, sebab ramai careless kat press calculator ini. So you akan dapat jawapan akhir sebagai 0.001 mol. Ok, ini mol untuk H2SO4. Ok, let's say you tukar calculator, you dapat macam ni, 1 times 10 power of negative 3 mol kan. Ni pun sama je, dia just benda yang sama sahaja. Ok, yang ni dalam bentuk angka bererti, yang ni dalam bentuk perpuluhan. Itu sahaja, tak ada apa yang beza pun. You nak bagi yang mana pun betul. Ok, so dah dapat nisbah mol, then baru you buat, dah dapat bilangan mol, baru buat nisbah mol. Ok, nisbah mol you adalah 1 mol H2SO4 berdasarkan persamaan kimia ni. H2SO4 berapa mol? 1 mol menghasilkan 1 mol H2. Betul? Ok, dan you tahu dalam lab kita ada 0.01 saja. So 0.01 mol H2SO4. So kita ada berapa mol H2? So H2 kita ada 0.001 mol juga, sebab nisbah dia 1 kan. Ok, tapi dia bukan nak bilangan mol, dia nak isi padu. Betul? Ok, ingat tak formula ni? Bilangan mol sama dengan isi padu over isi padu molar. Ok, you nak cari isi padu. Ok, isi padu molar you apa ceritanya? Kan dia dah kata you dah ada dalam keadaan bilik. So kalau keadaan bilik 24 desimeter cube per mol dan bilangan mol you 0.01 mol. So you ada information 2 ni, betul? So you kena darab 2 ni untuk dapatkan isi padu. So isi padu you in over lah, totally 0.001 mol times 24 decimeter cube per mol. Dan mol dengan mol you boleh cancel off, darab nilai tu dengan 24. So you dapat 0.004 decimeter cube. So inilah isi padu H2U, gas hydrogen. So dah dapat sampai sini, betul lah. Okay, you punya you punya calculation betul. So markah you diberi, markah terakhir adalah jawapan dan unit akhir yang betul. So specify betul-betul dan jawab betul-betul. Sebenarnya soalan calculation ni sangat-sangat senang, tak ada apa yang pening pun. It's just a pening to you lah, yang peningkan your kepala otak. Okay, then next question. Anda dikehendaki menyediakan 100 cm3 asid P. Okay, huraikan secara ringkas penyediaan asid P yang dicairkan. Dia tanya prosedur untuk asid P yang dicairkan. So you perlu menyediakan 100 cm3 dengan 0.05. Okay, tapi initially you punya kemolaran 0.1. So you buat pencairan lah. So berapakah isi padu awal you? Betul tak? Sebab kalau pencairan, ingat tak you belajar pencairan kan? Ni saya buat kat bawah ni. Soalan mana ni? Soalan E. Okay, E. You buat pencairan. Okay, pencairan ada formula dia, betul? Which is M1 darab V1 sama dengan M2 darab V2. Okay, bilangan mol dia adalah masih sama sebelum dan selepas pencairan. It's just
kemularan dengan isi padu berubah. Okey, dia kata you perlu menyediakan 100 cm3. So ini adalah selepas dicairkan. So M2V2U adalah 0.05, kemularan U 0.05 darab 100. Okey, betul tak? Okey, ini selepas pencairan. Okey, sebelum isi padu tak diberi tapi dah bagi kemularan 0.1. Okey, saya tahu ini pencairan based on dia punya molarity lah. Okey, so 0.1 darab dengan V1 dia. So 0.1 darab V1 sebab dia tak bagi tahu volume initially. So V1 you berapa? Okey, ingat when you guna this formula, tak payah tukar unit V kepada decimeter cube. Ganti masuk je mol dalam mol per decimeter cube, V ni dalam centimeter cube. Ganti je macam, tak payah tukar apa-apa. Okey, formula ni memang macam tu. So nak katanya semua formula yang you belajar dalam this bab, you kena tahu apa unit dia. Kenapa? Sebab once you tahu dia guna unit apa sebagai standard, baru kita boleh buat calculation. Kalau you tak tahu dia guna unit apa sebagai standard, you lah yang berduk kat masalah. So 0.05 darab 100, you bahagi dengan 0.1. So you punya apa nak kata V1 you, okay, you punya volume secara asal adalah 50 cm3. So now my problem is saya ada larutan asid dengan 50 cm3 0.1 kemularan, tapi saya nak hasilkan 0.05. So nampak tak? Dia punya kemularan berbeza ataupun isi padu. Cuba tengok, ni 50, ni 100. So isi padu bertambah. So kalau kita tambah isi padu, kiranya kita buat pencairan lah. Alright. So sekarang soalan dia adalah huraikan secara ringkas penyediaan asid P yang dicairkan itu. So you kena bagi tahu prosedur dia lah. Okay, so saya bagi tahu kat bawah ni lah. Okay, prosedur. Okay, so saya nak you salin prosedur ni betul-betul and apply kat soalan exam nanti. Okay, step pertama, okay, you kena mulakan dengan pipette. Okay, so you kena kata dengan menggunakan pipette. Actually benda ni dalam buku teks dah bagi tahu lah. Okay, dengan menggunakan pipette, you perlu pindahkan, kan initially kita ada 50 cm3 air asid tu kan. So 50 cm3 asid P, ataupun nak bagi tahu asid sulfurik pun boleh, asid P ke dalam volumetric. Okay, so you nak hasilkan 100 cm3, betul tak? So you pindahkan ke dalam kelalang volumetric. Kelalang volumetric ada isi padu dia tau yang spesifik. So you nak hasilkan 100 cm3, so you pindahkan ke dalam kelalang volumetric 100 cm3. Cukup. You pindahkan 50 cm3 asid ni ke dalam kelalang volumetric 100 cm3. Then lepas tu you kena buat apa? Okay, you kena tambahkan air suling. Okay, you kena tambahkan air suling sampai pada sengatan. Kalau let's say you tak tahu macam mana kelalang volumetric you looks like, okay, dia macam ni. At first dia ada kat satu bikar. Okay, acid P ada kat bikar ni. Betul? Dengan 50 cm3. So apa kita buat? Kita pipette. Kita guna pipette. Kita ambil this whole solution dalam pipette ini. Then kat sini ada kelalang volumetric. Okay, anggaplah ni sebagai kelalang volumetric kan. Saya tak berapa lukis. Okay, so kita akan letak 50 dulu, maybe sampai sini. Tapi kita tahu isi padu dia 100 cm3, iaitu untuk kelalang volumetric, dan kita pun nak 100 cm3 acid. That's why kita letak dalam 100 cm3 punya kelalang volumetric. Then once dah letak, maybe you punya acid sampai sini je. So the remaining tu you tambah air suling sampai capai this sengatan. Itu sahaja. Okay, so that is the whole procedure looks like. So next you kata tambahkan air suling ke dalam kelalang volumetric secara perlahan-perlahan. Jenuh nak tulis. Actually this particular question ni memang saya pun tengok ada appear kat trial. So better you ambil tahu cara menulis prosedur untuk pencairan ni dengan betul lah. Okay, sebab memang dia membawa markah yang banyak. So better lah you tahu. Okay, you tahu macam mana nak tulis prosedur ini. Hanya 5 markah je, tapi 5 markah yang sangat berharga. Okay, so you kena tambahkan air suling sehingga menghampiri tanda sengatan.
Okay, just kalau nak dekat-dekat tanda sengatan, you stop. Okay, kenapa you kena stop? Okay, sebab takut kalau you tambah lebih sikit pun dah salah dah. So, once dah sampai dekat-dekat dengan tanda sengatan tu, you dah tak boleh pump the water daripada air suling dalam botol tu. You kena guna penitis. Now you kena guna penitis. Okay, supaya dia sikit-sikit lah, so tak banyak. So, tambahkan tambahkan air suling secara perlahan-lahan dengan penitis sehingga mencapai aras meniskus. Okay, so once you dah tambah air suling menggunakan penitis sehingga aras meniskus tu dah dicapai tu, larutan tepat segaris dengan tanda sengatan pada kelarang volumetrik, apa you kena buat? You kena tutup dia punya kelarang volumetrik, wajib tutup kelarang volumetrik. Okay, volumetrik. Okay, dan goncangkan serta terlangkup. Okay, terlangkup beberapa kali sehingga larutan bercampur sebati. Okay, wait, I tunjuk kepada you in buku teks the procedure juga. Okay, sebab saya rasa macam ni saya terang ni, you bawa faham je. Let's say tak faham, nanti masalah pula. Okay, so let me to write first. You copy first this one. Give me a few seconds. Okay, so these are the 4 magical sentence kan. Okay, wait I tunjuk kaya yang buku teks tu macam mana. Okay, this is the question. Okay, mana saya nak cari page untuk pencairan. Ni garam, ni pencairan. Okay, ni pencairan. Okay, this one. Okay, kita nak menjadikan larutan PIY. First thing first, ni you keluarkan. Okay, dia kata keluarkan. So, saya just make it simple. Actually, this is the diagram tau. This is the diagram. The perkataan bawah ni up to you lah. But kata kerja dia kena betul lah. So, saya kata dengan menggunakan pipette, pindahkan. Okay, kenapa saya kata 50 cm3? Sebab memang isi padu initial kita ada 50 cm3 acid. That's why saya kata 50 cm3 lah. Okay, 50 cm3 acid P tu ke dalam kelarang volumetrik. Kenapa kena buat dalam kelarang volumetrik? Tak perlu buat dalam kelarang kon ke kelarang lain. Okay, sebabnya ingat, pencairan ini you tak boleh guna kelarang kon. You wajib guna kelarang volumetrik. Sebab kelarang volumetrik ni dia ada isi padu tau. So, dia dah ada kelarang volumetrik 50 cm3, 100 cm3, ada untuk 200 pun ada. So, tengoklah you nak buat berapa cm3 acid, kita akan guna accordingly. Kalau you nak buat 50 cm3 acid, kita ambil kelarang volumetrik 50 cm3 punya. Kalau kita nak buat 100 cm punya cube, so kita ambil 100 cm3 punya kelarang volumetrik. Okay, then lepas tu dah ambil ni yang saya ambil melalui pipette ni, saya masukkan ke dalam kelarang volumetrik ni, nampak tak? Okay, initially dalam ni tak ada apa-apa pun. Once kita tambah acid slow baru ada larutan. Lepas tambah larutan, then kita akan ambil air suling, kita akan letak ke dalam ni. Kita letak acid tadi kan, so kita akan letak dalam kelarang volumetrik ini secara so kita akan picit botol tu. Okay, masuk. Okay, let's say sampai 1 peringkat. Okay, let's say you punya air dah sampai ni. Let's say this is the tanda sengatan kan. Let's say you punya air dah sampai sini dah. So, lepas ni kita takut kita picit lebih. So, kita memang tak galakkan you terus press the air suling melalui botol. Kita minta you letakkan air suling tu in another one beaker ke apa kecil. Kita ambil melalui penitis, masukkan drop by drop secara perlahan-lahan. Okay, kita titiskan ataupun tambahkan air suling secara perlahan-lahan. Okay, ingat the full word should be there. Tambahkan air suling secara perlahan-lahan dengan penitis. This is the complete one, should be there. Okay, then only kita akan tutupkan kelarang volumetrik,
Goncangkan serta telangkupkan. Telangkupkan you tahu tak, macam kita akan tutup dan pusing-pusing dia 3-4 kali. Pusing ke bawah sekejap, then bawa dia naik ke atas, something like that lah. Kenapa? Sebab kita nak bagi air dengan larutan tu mix jadi satu solution acid yang kita nak lah, yang cair. Faham? So this is how this procedure looks like. So this question is literally soalan buku teks. You boleh rujuk prosedur di muka surat 165. Memang ayat saya panjang, kalau nak pendekkan boleh. Let's say you nak mula. Pipetkan 50 cm3 acid P ke dalam kelalang volumetrik 1 cm3. Okey, cantik. Lepas tu, tambahkan air suling ke dalam kelalang volumetrik sehingga menghampiri tanda sengatan. Apabila menghampiri tanda sengatan dengan menggunakan penitis, titiskan air suling secara perlahan-lahan sehingga menghampiri tanda sengatan. Full stop. Then tutup kelalang volumetrik dan goncangkan serta telangkupkan beberapa kali sehingga larutan bercampur sebati. Boleh juga prosedur yang simple, but kita nak you faham prosedur and keywords dia ada telangkupkan. Saya tersalah tadi. Kita telangkupkan ke dalam volumetrik. Okay, so saya dah bagi dah my handwritten notes ni, handwritten answer ni kat sini. So make sure you salin ni dengan betul dan revise by using this one. Jangan semata-mata copy sahaja atau nak siapkan task to do tapi you tak faham. Okay, so boleh check jawapan untuk soalan ni di channel TikTok kita nanti, ataupun di YouTube pun saya akan upload di bahagian shorts lah. Okay, so boleh tengok. Okay, that's it from me for this video. Bye.